Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kita pada kali ini saya akan tunjukkan cara untuk kita meletakkan warna bagi pengemukaan pelan kepada pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman semua, apabila kita hendak mengemukakan pelan kepada pihak berkuasa tempatan, ada beberapa warna yang perlu kita patuhi. Okey, sebagai contohnya di ground floor, okey, ini setiap warna akan mewakili kemasan yang telah kita pilih untuk pembangunan tersebut. Okey, jadi di dalam tutorial ini saya akan kongsikan beberapa perkara berkaitan dengan pelan pengemukaan atau juga dikenali sebagai submission plan. Okay, jadi teruskan bersama dengan saya sehingga ke hujung tutorial ini. Ini adalah pandangan pelan bagi projek yang telah kita laksanakan sebelum ini. Okay, jadi kalau kita lihat kembali kepada floor plan, okay, kalau kita lihat di bahagian luar ini, okay, di bahagian luar ini, lantainya adalah hanya satu keping lantai sahaja yang mewakili apron dan porch. Dan jika kita lihat ke bahagian lantai di bahagian dalam, ianya juga merupakan sekeping lantai yang merangkumi bahagian dalam pejabat dan juga di dalam bilik air. Okay. Jadi untuk tujuan pengemukaan pelan untuk submission drawing, kali ini kita perlu lakukan beberapa perubahan kepada pelan lantai ini. Okay, sebagai contohnya, okay, untuk bahagian dalam ini, bahagian ruang kerja ini, okay, ianya menggunakan ceramik tile dan warna yang berbeza. Dan bagi bahagian bilik air, warnanya juga berbeza dengan bahagian kerja. Okay, jadi begitu juga di bahagian luar. Untuk porch, kebiasaannya kita akan menggunakan ceramik tile. Okay, yang mana warnanya adalah berbeza dengan di bahagian sekeliling ini. Yang mana kebiasaannya adalah menggunakan cement render sahaja. Okay, jadi untuk permulaan ini, apa yang perlu kita laksanakan ialah kita perlu pecahkan kita bahagikan dia mengikut kemasan yang digunakan Sebagai contohnya di bahagian luar ni saya akan pecahkan dia di mana bahagian cement render dan di mana bahagian yang menggunakan ceramic tile. Lantai di bahagian luar ini ianya terletak di ground level di ground level. Okey, jadi apa yang saya perlu buat ialah saya edit boundary. Okey, dan di sini saya perlu perlu pecahkan dia kepada dua bahagian Okey, jadi caranya ialah saya hanya perlu melukis kembali boundary bagi cement render sahaja dahulu Okey, saya akan line. Okey, saya akan tambahkan di sini. Okey, dan tambahkan di sini Okey, jadi sekarang ni saya boleh ini dengan ini dan ini dengan bahagian sini. Okey, jadi untuk yang ini saya boleh delete buat sementara ni saya delete dahulu Okey, jadi inilah saja kawasan yang menggunakan cement render Jadi saya tekan finish. Okey. Okey, dan sekarang saya akan buatkan boundary yang baru untuk bahagian porch saja Okey, jadi saya klik line. Okey, offsetnya 900. Okey, dan saya tuliskan 900, di sebelah sini 900 dan di sebelah sini 900. Okey, di sebelah sini 900. Okey, dan pit line tanpa offset kosong sebab saya hanya tuliskan bahagian sini Okey, jadi gunakan trim extend. Okey, yang ini digabungkan dengan ini disambung ke ini dan di sini Okay, jadi dan saya tekan finish. Okay, jadi sekarang saya sudah ada dua bahagian lantai yang berbeza material yang boleh kita bezakan material dia.
Okay, material buat masa ni masih sama sebab kita belum set lagi dari segi material. Okay, tapi dua bahagian yang telah dipisahkan ya. Okay. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada dinding bahagian dalam ya. Okay, jadi untuk dinding bahagian dalam ni cara kita nak select dia ialah kita letakkan cursor mouse kita di atas salah satu sempadan. Okay, dan kita tekan tab tekan sehingga dia dapat mengenal pasti sempadan bagi lantai seperti contoh ini, dan bila kita dah dapat baru kita klik pada mouse okay, jadi dia akan detect kepada floor sahaja Okey, jadi untuk floor yang ini, floor ini adalah bahagian dalam, dia terletak di ground floor level. Yang ini kita ambil ground floor level Okey. Dan sekarang kita kena pisahkan asingkan antara lantai untuk ruang kerja dan lantai untuk bilik air Di sini ada dua bilik air di sini. Jadi apa yang kita kena buat ialah edit boundary. Okey, dan kita pick line. Okey, kita pick line yang ini, yang ini dan ini Okey. Jadi di sini kita trim extend. Okay, kita pilih sini, yang ini ke sini dan yang ini ke sini, serta yang ini bersama dengan yang ini Okey. Jadi untuk yang ini disebabkan kita nak mengemaskan lagi kita punya floor plan kita ni. Okey, jadi apa yang kita kena buat di sini di bahagian pintu ni, kalau kita lihat nanti di sini akan ada ruang yang kosong Okey, ruang kosong ni adalah ruang lantai yang sama material dengan di sini Jadi secantiknya kita edit juga kita jadi kemaskan dia dengan cara kita buat sehingga dia masuk ke ruang bahagian pintu tersebut Okey, jadi di sini akan trim extend. Okey, yang ini di sini, dan di sini ke sini, dan ini di sini. Okey, dan di sini hilang, kita tambah semula Okey, dan kita trim extend yang ini dan ini Okey, serupa juga di bahagian sini lah. Okey, bahagian sini kita boleh buat perkara yang sama supaya kita ikut, supaya nanti lukisan kita akan nampak lebih kemas Okey, ini adalah contoh saya kemaskan lantai di bahagian pintu, juga di sini dan juga di kawasan sini Okey, dan seterusnya saya tekan finish. Maka ini adalah lantai kita keseluruhan lantai bagi ruang kerja yang menggunakan ceramic tile. Okey. Dan seterusnya saya akan perlu membuat lantai yang lain untuk bilik air di sini Okey, jadi kita pergi kepada architecture, pada floor, pergi floor architecture. Okey, kita gunakan yang sama tadi dan di sini kita boleh gunakan segi rectangle Okey, jadi kita boleh pilihkan di sini. Okey, dan di sini Okey, dan kita tekankan finish. Okey, jadi sekarang kita telah siap memecahkan mengasingkan lantai-lantai mengikut kemasan yang digunakan. Okay, sekarang kita akan mulakan cara untuk menukar material dan menetapkan warna bagi berdasarkan material tersebut Okey, jadi kita mulakan dengan bahagian dalam bahagian dalam lantai yang ini. Okey, bahagian yang ini. Okey, dan ini adalah material yang asal yang daripada tutorial yang sebelum ini. Okey, jadi kita edit type di sini dan duplicate. Okey, jadi di sini kita akan ubah sedikit nama untuk yang ini. Saya akan letak nama tambahan magenta di sini bagi warna yang diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan Okey, jadi tekan OK. Okey, dan di sini edit. Okey, bahagian finish yang ini saya tukarkan dia. Okey, kita perlu buat sedikit perubahan pada di bahagian ini. Okey, untuk ini dia menggunakan tile. Okey, yang ini kita duplicate material yang baru
Okey. Dan kita tukarkan namanya kepada magenta. Okey. Dan di bahagian sini apa yang kita perlu buat ialah untuk surface pattern. Okey, surface pattern ni kita kena tunjukkan dia adalah floor tile. Jadi dia perlu ada petak-petak. Jadi pattern ni kita pilih pattern yang petak-petak. Kita ambil model. Okey, dan 12 inci tiles ni sesuai. Okey, jadi saya ambil yang ini dan tekan okey. Okey, dan warna ini adalah merujuk pada warna garisan ini petak-petak ni, warna garisan petak-petak ini kita kekalkan dia sebagai warna hitam. Okey, background ni adalah warna bagi yang warna putih ini. Bahagian latar belakang yang warna putih ini. Okey, yang ini yang kita kena tukar kepada warna magenta dan pattern dia perlulah solid. Okey, kita ambil solid. Okey, dan tekan okey. Dan colornya kita pilih color magenta di sini. Tekan okey. Okey, untuk cut pattern ini adalah gambarannya bila kita buat section pada bangunan Tapi memandangkan untuk floor finish ni dia tidak berapa kelihatan lah. Okey, tapi kita boleh juga ubah di sini Sebagai contohnya, yang ini saya kekalkan. Untuk bahagian pattern ni saya tukarkan kepada solid fill dan tekan okey, dan colornya saya tukar pada magenta juga okey. Jadi sekarang kita sudah siapkan setting di sini. Kita apply dan tekan OK. OK dan OK. Okey, jadi ini adalah hasilnya. Okey, kita pastikan ini adalah shaded. Ini adalah shaded. Okey, dan inilah hasilnya. Jadi ini adalah satu requirement oleh pihak berkuasa tempatan ataupun pihak majlis ketika kita hendak melaksanakan pengemukaan pelan ataupun submission drawing Okey. Jadi ini kita telah siap untuk satu bahagian. Okay, jadi sekarang kita lihat kepada bahagian yang lain Tapi kalau kita lihat secara mudahnya, bahagian post juga menggunakan ceramic tile. Jadi kita akan menggunakan material yang warna yang sama Jadi untuk ini kita cuma klik dan kita tukar bahagian sini kepada untuk magenta tukar, dan kita akan dapat yang hasil yang sama lah. Okey. Jadi untuk yang seterusnya ialah kita lihat kepada bilik mandi Okey, kita tekan tab, kita letak saja cursor di atas salah. Okey, saya zoomkan sedikit. Okey, kita letakkan di mana-mana line. Okey, kita tekan tab. Okey, bila tab ni boleh tekan banyak kali. Bila kita dah dapat area yang dikehendaki, kita tekan mouse kita klik mouse. Okey, jadi kita sudah dapat ruang untuk bilik mandi di sini Okey. Bilik air, bahagian bilik air Okey, jadi di sini kita tukar di sini edit type. Okey, untuk floor yang ni edit type. Okey, yang ini kita duplicate. Seperti biasa kita kena duplicate untuk bilik air ni pihak berkuasa tempatan menetapkan warnanya adalah biru Jadi kita tukar dia kepada biru. Okey. Jadi tekan OK. Dan structure di sini kita edit juga, dan di bahagian sini kita edit. Okey, dan seperti biasa kita kena duplicate yang asal ni kita duplicate material yang asal ni, kita sini klik duplicate selected material. Okey, yang ini adalah warna biru lah. Okey, warna biru ataupun blue lah kalau nak guna bahasa Inggeris Okey, jadi apa yang kita kena ubah sama seperti tadi untuk program pattern dia. Okey, pattern dia perlulah pattern bilik pattern lantai lantai tile. Okey, kita pergi sini cari dekat model. Okey, mungkin untuk tile untuk bilik mandi tu kita guna yang lebih kecil berbanding di ruang kerja. Okey, katakan saya ambil yang 8 inci. Okey. Dan color dia adalah hitam ni adalah color line punya color. Okey, dan background ni adalah yang warna putih ni Okey, jadi yang ini kita tukar, ambil solid fill, tekan okey, dan warnanya adalah biru Okey, biru untuk bilik mandi Untuk bilik mandi kita akan warna biru. Contohnya saya ambil warna biru yang ini Okey, dan tekan okey. Okey. Dan untuk sama seperti tadi juga, kalau kita buat section kita tidak nampak dengan jelas. Okey, yang ini kita kekalkan yang ini, dan di sini untuk ini kita solid fill juga.
dan warnanya adalah biru yang ini ya. Okay. Okey. Apply. Okey. 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 Okay. Jadi kita dah dapat untuk bilik mandi warna dia dia perlu diwarnakan dengan warna biru Okey. Jadi sekarang kita cuma tinggal satu lagi lantai di apa ni, di apron ya. Okey, apron ni dia menggunakan scene render. Okey, jadi kita klik sini. Okey, masih lagi menggunakan material yang asal daripada tutorial yang lepas ya. Jadi kita edit type, duplicate. Okey, untuk yang ini dia tidak pakai ceramic tile, dia akan pakai scene render ya. Okey, jadi ini kita letak dia sebagai scene render. Okey, dan tekan okey. Okey. Ini nama dia scene render. Okey, jadi sekarang kita edit. Okey. Di bahagian ini kita boleh tukar ya finish dia. Okey, mungkin yang lebih sesuai sebagai contohnya di sini kita akan mungkin pakai dia seakan-akan konkret juga ya. Okey, mungkin kita cari yang sesuai. Okey, sebagai contohnya saya ambil dia konkret lah ya. Kita ambil saja apa yang ada dahulu di sini. Okey. Dan pattern dia saya biarkan dia no pattern ya. Saya no pattern sebab saya nak dia nampak kosong saja. Okey. Dan untuk background warnanya adalah warna kita pakai solid fill. Okey. Dan warnanya adalah untuk scene render warnanya adalah warna kuning ya. Okey, jadi saya pilih kuning yang ini. Tekan okey. Okey, dan untuk cut pattern, okey. Dan di sini juga saya akan kekalkan sedia ada ini dan untuk bahagian sini saya tukarkan dia pada warna kuning ya. Okey, apply dan okey. 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 Dan kita lihat ya. Okey. Jadi ini adalah lukisan pelan berdasarkan kepada warna yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan ya. Okey, untuk warna-warna ni perlu merujuk pada di mana pelan kita hendak disubmit ya, hendak dikemukakan. Jadi itu adalah perkara yang perlu kita semak terlebih dahulu ya. Okey, ini adalah sebagai contoh lah ya, kebanyakan pihak berkuasa tempatan di Malaysia menggunakan warna-warna yang ini ya. Okay, seterusnya kita akan mewarnakan ya, menetapkan warna untuk dinding ya. Okay, dinding contohnya di sini. Okay, untuk projek ini cuma kita menggunakan satu dinding yang sama saja, satu jenis dinding saja. Okay, sebagai contohnya saya klikkan di sini ya. Okay, di sini dan kita lihat berdasarkan kepada projek yang terdahulu, dinding ini diperbuat daripada brick ya, brick wall. Sebagai makluman kepada semua, bagi dinding batu bata, pihak berkuasa tempatan telah menetapkan warna yang perlu diletakkan ialah warna merah ya. Okey, jadi kita perlu warnakan ini sebagai warna merah. Okey, dan manakala bahagian plaster di luar dan dalam perlu diwarnakan dengan warna kuning ya. Okey, jadi kita perlu buat sedikit adjustment kepada dinding ini. Okey, jadi saya tekan edit type. Okey, jadi sekarang untuk memudahkan kerja kita akan duplicate ya. Ini dinding yang sedia ada ni kita duplicate dan kita tukarkan nama dia dengan kita menambah sedikit maklumat di situ ya. Ini adalah untuk submission drawing. Okey, supaya kita mudah untuk menggunakan pada masa-masa yang akan datang ya. Okey, dan di sini structure kita edit. Okay, untuk finish ya, untuk bahagian plaster, cement plaster ni kita tukarkan dia kepada warna kuning ya. Okay, untuk plaster ni pihak berkuasa tempatan telah menetapkan warnanya adalah warna kuning. Okay, untuk pattern kita kosongkan. Okay, background yang ni adalah berwarna kuning ya. Jadi kita pilih solid, pattern dia adalah solid. Okay, dan color dia adalah berwarna kuning. Okay. Okay, dan untuk section ataupun plan, bila kita buat pemotongan,
Okey, yang bahagian ini pattern kita biarkan kosong. Okey, untuk background kita pilih warna kuning juga ya. Jadi kita pilih solid fill. Okey, dan di sini adalah warna kuning ya, dan tekan okey. Okey. Jadi ini adalah bahagian ini ya, bahagian yang ini. Okey. Jadi seterusnya kita akan tukar kepada bahagian structure ya. Bahagian ini adalah bahagian butter ya. Bahagian butter, jadi kita tukarkan sebab butter perlu berwarna merah ya. Okey, jadi berwarna merah, jadi bahagian ini ya, bahagian cut pattern ya, sebab kita akan cuma nampak butter tu bila berlaku section ya, section ataupun plan. Waktu elevation dia akan nampak plaster. Okey, waktu kita tunjukkan floor plan, baru kita akan nampak butter tersebut ya. Okey, jadi kita akan ubah di sini bahagian cut pattern ni. Background yang ini kita ambil solid fill. Okey, dan di bahagian color kita akan pilih warna merah yang ini ya. Okey, kita ikut warna yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan ya. Okey, dan tekan okey. Okey. Okey, dan kita akan dapat lebih kurang macam ni ya. Dia punya dinding kita itu nanti ya, dan kita tekan okey. Okey. Okay. Apabila kita telah siap menetapkan material dan warna, okay, kita masih lagi nampak dia kelabu di sini ya, warna dia warna asal. Okay, untuk yang ini apa yang kita perlu buat ialah kita kena setkan di sini ya. Okay, detail level ni, okay, sebab untuk bahagian dinding ni dia berbeza sedikit ya. Untuk kita nak lihat dia punya detail dia tu, kita perlu tukar kepada fine ya, untuk bahagian sini. Okay, kita tekan pada fine dan baru kita nampak kelihatan dinding batu-bata kita berserta dengan plaster di bahagian dalam dan bahagian luar. Okay, jadi ini floor plan kita kelihatan seperti ini sekarang. Okay, sekarang kita lihat kepada pandangan 3D. Okay, dan kita gunakan section box. Okay, kita untuk lihat di dalam bahagian dalam. Okay, dan di sini kalau kita lihat, okay, bahagian dalam ni, bahagian pelan, ini adalah dinding bata yang diplaster di luar dan dalam ya. Itu maksudnya untuk plaster dia berwarna kuning ya. Okay, jadi sekarang seterusnya kita akan buat untuk kolom ya. Okay, kolom diperbuat daripada konkrit bertertulang, reinforced concrete ataupun RC ya. Okay, dan di bahagian luar adalah disalut dengan plaster. Jadi untuk plaster adalah berwarna kuning. Untuk konkrit kita perlu warna hijau mengikut kehendak pihak berkuasa tempatan. Okay, jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara kita menetapkan warna bagi tiang ya. Okay, kita klik di sini. Okey, dan pergi di sini dan kita edit type. Okey. Material di sini kita boleh duplicate ya. Okey, duplicate. Okey, untuk ini kita boleh tukarkan dia kepada warna apa ni untuk submission drawing ya. Okey. Dan yang perlu kita ubah adalah di bahagian sini, material and finishes. Okay, kita by kategori ni, kita klik sini. Okay, concrete cast in place grey ni, kita duplicate yang ni. Okay, kita duplicate seperti yang tadi juga ya, seperti untuk concrete yang bahagian material yang lain, duplicate selected material. Okay, jadi di sini kita akan namakan dia. Okay, untuk di sini adalah di sini kita namakan dia sebagai submission ya, submission column. Sebagai contoh ya, nama bergantung kepada masing-masing untuk memudahkan kerja masing-masing ya. Okay, jadi kita pergi kepada sini untuk surface pattern yang ini menandakan surface ni adalah bahagian luar ya. Bahagian luar tu adalah apa yang kita nampak adalah plaster. Okay, apa yang kita nampak adalah plaster.
Okey, jadi pattern kita biarkan kosong. Cuma dari segi warna, background ni kita perlu solid fill. Okey, dan warnanya adalah warna kuning, kuning, tekan OK. Dan bahagian background di sini kita tukarkan kepada solid fill, tekan OK, dan colornya adalah warna hijau sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Untuk konkret warnanya adalah hijau. Okey, kita tekan OK dan apply, OK, dan tekan OK. Dan ini adalah tiang kita. Okay, dia di bahagian tepi kelihatan berwarna kuning sebab mewakili plaster, dan di bahagian section kita akan nampak warna hijau untuk mewakili konkret. Dan tiang ini pun adalah sama, jadi kita boleh tukarkan material dia. Okay, kita pilih yang submission drawing. Okey, maka inilah model kita, yang telah disetkan warna berdasarkan pihak berkuasa tempatan. Dan ini pula adalah pandangan sisi bagi bangunan tersebut. Jadi di sini kita akan dapat lihat bahawa bangunan ini punya kemasannya adalah terbuat daripada plaster. Okay, di bahagian dinding dan juga di bahagian tiang. Okay, dan di sini saya telah sediakan sekali bahagian fascia board di sini adalah dibuat daripada kayu dan menggunakan metal deck untuk bumbung warna biru. Okay, sekiranya kita menggunakan concrete tiles untuk bumbung, maka warnanya adalah warna merah. Tapi di sini saya menggunakan material metal untuk roof. Sampai di sini saja tutorial kita pada kali ini. Okey, di mana hasilnya adalah kita dapat menyediakan satu lukisan pengemukaan bagi untuk dihantar kepada pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan kelulusan perancangan. Jadi dengan itu sekian saja tutorial kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi pada tutorial yang berikutnya. Sekian, terima kasih.